Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Baik, untuk video kali ini kita akan sambung bahagian 3, bab 3 perniagaan tingkatan 5, sumber pembiayaan perniagaan. Untuk video kali ini kita akan fokuskan kepada sumber pembiayaan luaran bagi agensi kerajaan. Video sebelum ni kita tengok sumber pembiayaan luaran untuk bank dan institusi keuangan. Jadi hari ini kita tengok pula agensi kerajaan. So sebenarnya kerajaan telah menyediakan pelbagai skim dan dana keuangan untuk membantu para usahawan kita. Antaranya termasuklah bantuan modal, jaminan kredit serta geran penyelidikan dan pembangunan. Inilah bantuan modal, geran penyelidikan dan pembangunan serta jaminan kredit. So ini adalah antara agensi kerajaan yang menawarkan bantuan pembiayaan perniagaan kepada usahawan. Ada MARA, ada Tekun, Mosti, Agrobank, CGC. Okey, so kita akan tengoklah satu persatu ni. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak terangkan serba sedikit. Apakah maksud bantuan modal ni? Okey. So, bantuan modal ni adalah merupakan pinjaman yang pelbagai yang ditawarkan oleh kerajaan bagi memulakan perniagaan ataupun mengembangkan perniagaan. So, pinjaman ini disediakan oleh kerajaan dan dia lebih mudah diperoleh berbanding bank atau institusi keuangan. Dan pinjaman bantuan modal juga boleh diperoleh daripada agensi kerajaan bawah ni lah, ya. Yang cikgu sebut tadi yang dalam logo-logo ni lah. Okey. Alright. Geran penyelidikan dan pembangunan pula, okay, dia ada macam-macam geran dan pinjaman perniagaan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan kepada usahawan. Okay, untuk apa? Untuk membantu usahawan ni memulakan atau mengembangkan perniagaan serta kalau usahawan ni nak dapatkan modal tambahan untuk cipta teknologi ataupun cipta produk baru. Okay, so nanti kita akan tengok dengan lebih detail lah. Sebenarnya ada banyak geran penyelidikan dan pembangunan yang ditawarkan oleh kerajaan. Contohnya macam program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra ataupun singkatan dia TUBE, TUBE. Ataupun ada program Putra, ada Research Incentive Scheme of Enterprise, SME Investment, dana pemerolehan teknologi. Banyaklah MDEC, skim pemulaan usahawan Bumi Putra. Okey, banyak, nanti kita tengok. Okey, jaminan kredit. Jaminan kredit ni pula adalah jaminan yang diberikan kepada usahawan yang menghadapi masalah dalam mengumpul modal. Okey. Kalau contohnya dia nak pinjam modal daripada bank tapi dia tak layak. Sebab apa? Sebab dia tak ada cagaran ataupun status kreditnya tak memenuhi syarat yang diperlukan. Jadi dia tak dapat nak pinjam. Maksudnya pinjaman permohonan dia gagal lah, okay, tidak diluluskan. So kerajaan memperkenalkan jaminan kredit ni lah, CGC ni. Nanti kita tengok juga apa dia CGC ni. Alright? Baik. Okay. Kita tengok MARA dulu. MARA ni sangat sinonim dengan Bumi Putra sebenarnya. Okay? So, MARA ni sebenarnya sebuah agensi yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia. Okay? So, tujuan tujuan MARA ni ditubuhkan adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi, okey, untuk memajukan pembangunan masyarakat, okey, khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar. Okey. Tengok ni yang ada dalam slide ni, membangunkan usahawan berjaya dan inovatif, okey, meliputi sektor perniagaan dan patuh syariah. Okey, dia ada terlibat dalam pembuatan peruncitan kontraktor dan juga teknik usahawan. Ini antara bidang-bidang perniagaan yang dibantu oleh
Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA ni. So, MARA ni dia berperanan untuk membantu peniaga kaum Bumiputera untuk membangunkan perniagaan mereka. So, dia ada tawarkan pelbagai skim. Sebenarnya skim-skim agensi kerajaan ataupun skim-skim bank atau institusi keuangan ni, dia sentiasa berubah. Year by year, okay, tahun demi tahun, ada yang kekal, ada yang berubah, ada yang ditambah, ada yang dikurangkan, kan. Jadi, kita kena sentiasa updated lah dengan apa yang ditawarkan oleh setiap agensi atau bank ini. Senang saja pergi sahaja ke laman web masing-masing. Semua ada laman web. Semua agensi, organisasi ni ada laman web. So, kita tengok apa yang paling latest, apa yang paling terkini yang ditawarkan oleh organisasi tersebut, ya. So, selain tu MARA juga selain daripada memberikan pinjaman modal, okey, dia juga menyediakan kemudahan. Contohnya macam gerai, tapak perniagaan, tapak kilang ataupun apa-apalah premis perniagaan lah, okey, untuk usahawan memulakan perniagaan. Okey, ini adalah yang latest lah, paling latest, paling terkini yang cikgu cari dalam laman web MARA. Okey, dia ada skim Putra. Okey, skim Putra ni dia fokus kepada belia yang berumur 40 tahun ke bawah yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Tapi dia punya pinjaman dia paling maksimum pun RM10,000 sahaja. Okey. Ada juga skim OKU. Okey, skim OKU ni semua jenis OKU kecuali OKU mental. OKU mental dia tak bagilah, Okey, had maksimum dia RM50,000. Kemudian skim semai. Okey, skim semai ni untuk pelajar lepasan Institut Pendidikan MARA, IPMA. Okey, untuk menjalankan perniagaan. So, dia bagi sehingga RM50,000. Kemudian ada Dana Nita. Dana Nita ni khas untuk usahawan wanita Bumiputera. Tapi ni untuk mengembangkan perniagaan lah, bukan untuk memulakan perniagaan, ya. Okey, maksimum dia adalah RM50,000. Okey, ada lagi mobile business. Okey, ni kalau macam kita berniaga caravan, kan. Caravan yang berniaga guna lori tu. Okey, so dia bagi sehingga RM500,000. So, selalunya mobile business ni, dia tawarkan modal tu untuk membeli caravan tersebut lah. Kan, sebab caravan tu quite expensive. Bukannya murah-murah juga, Alright, kemudian profesional untuk doktor, okay, accountant, farmasi, peguam, arkitek, okay, nak buka farmasi, peguam nak buka firma guaman, okay, arkitek nak buka firma bina, kan. So, memerlukan kos yang tinggi juga. So, MARA tawarkan sehingga RM500,000. Kemudian kita ada skim Putek. Skim Putek ni untuk pembelian mesin dan peralatan dengan 40% geran pembiayaan jika rekod bayaran balik adalah baik. Ni pun sehingga RM500,000. Dan SPIM, okey, SPIM untuk usahawan Bumiputera bagi mengembangkan perniagaan sehingga RM500,000 juga. Dan SPIM Tekno. Okey, SPIM Tekno ni difokus kepada usahawan Bumiputera dalam bidang teknologi dan ICT. Okey. So, had maksimum dia pun RM500,000. Banyak MARA, ada lagi. MISA, okey, MISA ni untuk usahawan automotif yang berhasrat untuk meningkatkan skop perniagaan. Okey, had maksimum dia sehingga RM1 juta, RM1 juta. Kemudian ada PRIN. Okey, PRIN ni ditawarkan kepada pengilang Bumiputera yang terlibat dalam pengeluaran produk. Okey, had maksimum dia RM1 juta. Okay, Spike, okey, ataupun Spike GLC ni untuk kontraktor yang menerima kontrak daripada kerajaan ataupun agensi ataupun GLC untuk dimulakan modal. Selalunya projek-projek yang diterima tu ada juga yang kontraktor tu terpaksa dahulukan dulu duit dia. Okey, jadi projek-projek ni selalunya mahal, bukannya murah-murah. Jadi MARA pun menawarkan bantuan lah sehingga RM1 juta.
Kemudian ada SJUM. Cikgu pun tak tahu nak sebut macam mana ni. SJUM. Okey. Pembiayaan yang ditawarkan untuk usahawan Bumiputera melalui jaminan oleh MARA sehingga 80%. So ni dengan kerjasama bank lah. Yang ni sehingga 2 juta ringgit. Banyak tu sehingga 2 juta ringgit. Okey, GEB pula ditawarkan kepada SME Corp, okay, untuk pasaran ekspor dan antarabangsa sehingga 2.5 juta ringgit. Itulah antara pembiayaan yang ditawarkan oleh MARA. Banyak Okay, now kita tengok pula tekun nasional. Okay, kita tengok pula tekun nasional. Okay, so tekun nasional ni dia berperanan untuk menyalurkan bantuan berupa pembiayaan modal kepada usahawan untuk memulakan perniagaan atau menjalankan perniagaan. Dia mengamalkan konsep pinjaman asas simpanan. Okay, maksudnya pinjaman yang diberi kepada peniaga akan digunakan sebagai modal tambahan dalam urusan perniagaan. Jadinya bila perniagaan tu berjalan lancar, duit yang masuk tu boleh dijadikan simpanan. Okay. Alright, jumlah pinjaman yang dibenarkan oleh tekun sekitar 500 hingga RM50,000 dan konsep pembiayaan yang diperkenalkan oleh tekun adalah dalam bentuk pembiayaan mudah. Okey, selalunya tempoh pembiayaan yang ditawarkan oleh tekun nasional ni bermula dari 1 bulan sehingga 5 tahun. Okey, bergantung kepada pembiayaan yang dikenakan lah, ya. Tapi tekun ni dia ada mengenakan charge bagi perkhidmatannya sebanyak 4%. Okay. So ini antara skim-skim yang ditawarkan. Ini pun sama juga cikgu peroleh skim ini yang terkini daripada laman web tekun nasional. Okay, so dia ada skim pembiayaan tekun niaga, ada skim pembiayaan teman tekun, skim pembiayaan program temanita, skim pembiayaan kontrak I, skim Arahnu, okay, skim pembangunan usahawan masyarakat India, SPUMI. Okay. So macam MARA tadi, dia hanya menawarkan kepada Bumiputera sahaja. Tapi tekun dia ada tawarkan untuk masyarakat India. Alright, so dan ada program-program khas di bawah tekun nasional ni. Okay, ada program agropreneur muda, okay, program pembangunan usahawan siswaza, program pembiayaan ini nelayan, okay, skim pembiayaan usahawan bekas tentera, program pembangunan usahawan profesional muda Bumiputera. Banyak juga pembiayaan yang ditawarkan oleh tekun nasional. Ni sedikit sebanyaklah dia punya syarat dia. Syarat-syarat dia mestilah Bumiputera, berumur 18 hingga 60 tahun. So kalau kita nak buat pembiayaan, kita kena bacalah dia punya syarat dia, ya. Baca syarat dia. Adakah kita memenuhi syarat tersebut? Okay. So ni untuk pembiayaan teman tekun, ya. Ini program temanita. Temanita, membentuk kumpulan 5 orang usahawan wanita dari kenalan perniagaan yang boleh dipercayai ahli keluarga terdekat tidak dibenarkan dalam satu kumpulan. Okay, kemudian ada skim pembiayaan kontrak I. Okay. Skim Arahnu. Okay, skim Arahnu tekun. Okay. So Arahnu ni dia macam gadaian lah, dia bergantung kepada harga emas semasa. Okay. Ini skim pembangunan usahawan masyarakat India. Alright, itulah okay, antara pembiayaan yang ditawarkan oleh tekun. So kita tengok pula kepada Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad atau CGC. Okay, so CGC ni sebenarnya dia dah ditubuhkan pada bulan Julai 1972. Lama dah tu, cikgu pun tak lahir lagi. CGC ni dah wujud. Okay. So CGC ni dia masih lagi beroperasi dan akan terus beroperasi sebagai agensi tunggal yang menyediakan jaminan kredit kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS lah. Okay. So usahawan lebih mudah mendapatkan pinjaman di Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad ni, CGC ni,
berbanding daripada bank ataupun institusi keuangan yang lain. So, tujuan CGC ni ditubuhkan adalah untuk meningkatkan daya saing usahawan dan memacu ekonomi negara lah. Okay, kalau kita tengok dalam slide ni, memainkan peranan membangun dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi negara dengan cara membantu usahawan PKS untuk berdaya maju dan tidak mempunyai cagaran untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi keuangan. Okay, kemudian pemberi jaminan kredit boleh memohon pinjaman atau pembiayaan usahawan diterima oleh pihak bank dengan lebih mudah. Okay. So, ini antara skim pembiayaan yang ditawarkan oleh CGC. Okay, ada skim konvensional, skim Islamik, skim pembiayaan kerajaan, skim keuangan terus, skim rebat, program pembangunan CGC. Okay. Alright, so sangat banyak kalau cikgu nak baca satu persatu ni. So, you guys boleh pergi ke laman web CGC dan boleh tengok sumber pembiayaan yang ditawarkan. Ya. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada Agrobank. Okey, so Agrobank ni merupakan sebuah bank milikan kerajaan di bawah naungan Kementerian Keuangan yang fokus kepada pembangunan dan perniagaan berkaitan dengan pertanian. Agrobank ni dulu nama dia adalah Bank Pertanian. So di rebranding jadi Agrobank. So Agrobank ni menyediakan pelbagai dana dan tabung untuk memberi pinjaman kepada para petani dan kadar caj perkhidmatan yang sangat rendah. Okey? So kalau kita tengok dekat dalam slide ni, dia kata menyediakan pelbagai dana dan tabung untuk memberi pinjaman pada kadar caj perkhidmatan yang rendah kepada para petani untuk membeli tanah, mesin, jentera, jentolak dan sebagainya. Kalau awak tengok dekat sini, adik-adik semua tengok ni banyak yang ditawarkan oleh Agrobank. Ada kredit program peningkatan had, dasar laluan hijau, program agropreneur muda, program pembiayaan kumpulan, program pembinaan dana trust, skim jaminan kredit Islam Enhancer, skim pembiayaan bot perikanan air, program dana pertanian komersial, EPP 8, Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumi Putra, skim kredit pengeluaran makanan air dan juga skim usahawan tani komersial Siswasah air. Alright. Baik, yang terakhir sekali, agensi kerajaan yang menawarkan pembiayaan perniagaan kepada usahawan adalah MOSTI. Okey, so MOSTI ini adalah nama singkatan bagi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So MOSTI ini dia menawarkan geran insentif dalam bidang sains dan teknologi. Untuk apa? Untuk menggalakkan syarikat-syarikat yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan. Okay. So, tengok ni. MOSTI ni memperkenalkan dana smart. Dana smart ni bertujuan untuk mencari usahawan yang dapat memberi penyelesaian terhadap keperluan strategik dan keutamaan dalam bidang teknologi, pemprosesan dan juga produk. Dan satu lagi adalah Dana Go. So Dana Go ni dia terbahagi kepada dua jenis sebenarnya, iaitu dana fasilitasi dan juga dana Ino. So dana fasilitasi ni disediakan untuk membantu mengurangkan jurang kegagalan antara fasa pengkomersialan kepada komersialan. Okey. Dan dana Ino adalah dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penambahbaikan produk sedia ada. Okey, so dana smart dan dana Go. Okey.